Saya Muhammad Zakir dari Persatuan Pelajar Islam Selangor Darul Ihsan, PPIAS, ditubuhkan ketika bersama Datuk Seri di Yayasan anda. Saya juga PBS Dundus 2, mewakili PPIAS lah pada hari ini. Sedikit soalan tentang dua soalan sebenarnya, boleh? Pertama ialah saya mengambil contoh movement. Bila cakap pasal anak muda ni, ada salah satu movement bukanlah political tetapi environmental activist, Greta Thunberg. Saya rasa umur dia 18-17. Dia bawa satu movement environmental activist yang mana bawa kepada soal isu climate change. Tapi ada kelompokan kritik terhadap dia ialah kelompokan pengetahuan terhadap policy making dia. Movementnya sangat bagus. Dia berjaya bawa satu konteks climate change yang perlu anak muda tahu. Tetapi ada sedikit-sedikit kritik terhadap dia ialah soal policy making. Saya rasa itu satu perkara penting juga. Walaupun kita nak develop tentang pengetahuan politik, tetapi soal policy making ini juga satu lagi added value yang perlu ditambah. Saya rasa itu mungkin Datuk Seri boleh ulas sedikit. Kedua ialah soal, saya tak pasti ada statistik dikeluarkan terhadap penghuni muda luar bandar, yang mana satu approaching yang baru yang kita perlu fikirkan juga terhadap cara luar bandar dan juga bandar. Ini soal satu yang saya fikir, bila 18 hingga 20 tahun, bukan setakat soal kerja saja berbeza bandar lalu bandar, tetapi secara konteks approaching pendidikan juga berbeza. Dan saya fikir itu satu benda yang perlu diulas dan perlu dibincangkan dalam wacana ini, insyaAllah. Itu saja dua soalan saya. Baik, terima kasih. You cakap pasal Thunberg tidak punya ilmu yang mendalam dan polisi. Okey. Saya tahu orang tua-tua yang tak ada ilmu pun banyak juga. I mean, kalau that is the issue, ya, anak muda bercakap tapi tak cukup ilmunya. Kita terima ini sebagai challenge. Maknanya ambil langkah usaha untuk mendalami. Sebab tu saya sebut tadi, kalau Global Financial Integrity, Google, tengok sikit, ambil nota. At least basic understanding harus ada. Tapi kalau kritikan terhadap anak muda ni, dia tahu sikit sangat. Ya, saya tahu, kalau nak tahu sikit banyak, dengar menteri jawab di parlimen. Jadi sebab itu jangan ukur dari segitu. Tapi kalau saya anak muda, saya terima sebagai challenge. Alright, saya akan prepared, saya akan baca, saya akan teliti. Saya ingat dulu bila kita ada dialog dengan menteri, masa saya muda-muda, memang kita ada circle, pergi jumpa profesor, tanya point. Kemudian jumpa lagi some civil society organisation, apa point. Mana kita harus pergi prepared. Yang kedua soal sangat juga relevan tentang perbezaan dari segi bandar. Bandar pun bandar yang agak kedudukannya agak lumayan, middle upper class, dan juga the underclass, the urban poor. Satu, keduanya the rural poor. Dan saya tahu memang betul kadang-kadang orang dalam politik sendiri pun, ya, dan kawan saya, dia punya understanding of kedudukan masyarakat desa, terutama yang miskin, itu sangat minimal. Ya. Dia kadang-kadang guna satu package. Umpamanya kalau pengalaman Pakatan Harapan, ya, bila kita ambil alih, kadang-kadang kita cepat sangat. ICERT, Rome Statute. Jadi tanpa memikirkan sama ada fahaman di kalangan rakyat itu ada tidak ada. Jadi kita push through, ada reaction yang sangat negatif di kalangan orang-orang Melayu, terutama di desa. Ya. Jadi sepatutnya yang kita lakukan ialah bagi pencerahan dulu, bagi penerangan dulu, ya. Dan jangan buat andaian bahawa satu penyelesaian yang boleh diterima pakai untuk semua. Tidak boleh. Kita tahu macam masalah desa, kalau kita bicara soal kemiskinan, pengangguran, mutu pendidikan, itu hal-hal yang agak berbeza sedikit daripada naratif di bandar. Saya setuju. Jadi di kalangan kita, sebaik mungkin adalah untuk pemuda bandar, pemuda desa, ya, dari pelbagai kaum, cuba memahami satu sama lain. Bahkan di antara agama, yang saya setuju apa langkah-langkah yang diambil oleh ABIM umpamanya, tentang outreach dan tentang dialog di antara agama, kerana ada basic understanding. Tak perlulah kita bicara doktrin, nak beza Hindu sembahyang macam ni, Islam sembahyang macam ni, itu that will differ. That doktrin issue itu satu soal lain. Tetapi soal pahaman kita dalam masyarakat, pergaulan kita,
fahaman kita tentang governance itu harus kita bincangkan bersama. Baik. Teruskan dengan soalan yang kedua dan soalan yang ketiga itu saja kita bagi ruang. Terima kasih. Assalamualaikum Datuk Seri, saya Safina Ansar juga. Setiausaha PEBS Kota Negeri merangkap pegawai penyelidik NGO Natra. Baik. Dia kalau masa bercakap, dia boleh buka mas. That is the rule now. Sebab clear sikit. Kalau tak buka tak apa. Yang ada maknanya kalau di parlimen kita ikut Kementerian Kesihatan punya peraturan baru, dia kena pakai all the time. Melainkan nak berucap dibolehkan buka. Kemudian tutup balik. Kemudian saya kena tutup balik. Aduh. Semua keliru Datuk Seri. SOP ni tunggang terbalik, semua keliru. Okey. SUPEBS Kota Negeri merangkap pegawai penyelidik NGO Natra. Soalan saya Datuk Seri adalah, adakah parti konvensional di Malaysia akan menjunjung pemerkasaan belia khususnya wanita dalam menjadi adun mahupun MP selaras dengan maklumat pembangunan Mampan PBB kelima? Terima kasih. Jawabnya saya tidak tahu tentang kerajaan walaupun umum, tapi kalau PH ya, kita setuju dan calon sepatutnya minimum 30%. Rodiah pada di sini. Cuma masalahnya ya, pergerakan wanita itu juga harus diberi bimbingan dari awal supaya bila letak calon, cadangan calon itu ada yang sudah bekerja dan ada kelayakan. Saya hadapi masalah ini ya, dalam parti isti pun. Jadi maknanya dia mesti ada persiapan dari awal ya, dan menonjolkan tokoh-tokoh yang boleh. Setengah orang dia tak semua orang boleh harus jadi adun. Tak semua orang wajar jadi ahli parlimen. Dia ada kategori tertentu lah. Jadi tapi prinsipnya kita setuju dan harus perbanyakkan soal perwakilan dari kaum-kaum, wanita dan lelaki dan orang muda dan yang berpengalaman. Jadi harus ada, ya, insya-Allah. Baik.